Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzu bika min an nudilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nazlima aw nuzlama أو نجهل أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin sedang hadir, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ada dua orang laki-laki bersaudara pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bermaksud untuk belajar agama, belajar ilmu, dan yang satunya lagi bekerja. Maka saudaranya yang bekerja mengadukan perihal saudaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, bisa jadi kamu diberi rezeki kerana dia. Imam At-Tirmizi menilai hadis ini hadis yang hasan, hadis yang sahih. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis yang pendek ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang dua orang saudara. Dua orang saudara, seorang ini dia bekerja, manakala yang seorang lagi tidak bekerja, tetapi dia menghabiskan waktunya dengan menuntut ilmu. Yang sahabat atau yang saudara yang bekerja tadi ini telah menyara sahabat atau saudara dia yang belajar tadi ni. Dia yang soal makan minum dia yang tanggung, kan? Saudara yang bekerja ni dia yang tanggung. Kemudian sampailah satu waktu dia rasa agak berat, kan, keadaan itu, kerana bagi dia tak adalah aku yang kerja, tapi aku kena sara dia pula. Dia tidak bekerja, dia hanya mengaji, belajar, tapi aku pula yang kena bagi makan kat dia. Jadi seakan-akan bahawa saudara ini tidak berpuas hati dengan keadaan itu. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ni. Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pendek dan ringkas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bih. Boleh jadi selama ini kamu diberikan rezeki dengan sebab amalan kamu membantu dan menyara saudara kamu yang mengaji tadi itu.
Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi yang kamu rezeki makan minum cukup selama ni adalah dengan sebab kebaikan kamu. Bukan hanya semata-mata kamu pandai berniaga, kamu pandai bekerja, kamu mahir buat itu dan ini. Tapi kemungkinan dan boleh jadi rezeki yang kamu dapat selama ni adalah hasil daripada kerja baik ataupun amalan baik kamu yang membantu saudara kamu yang belajar tadi itu. Kamu bagi dia makan, kamu bagi dia belanja, kamu bagi dia beli barang-barang keperluan untuk dia belajar. Jadi boleh jadi amalan kamu itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak kepada kamu. Kan? Kamu bantu orang yang susah, kamu bantu saudara kamu nak belajar, kamu bagi makan minum kepada dia, kamu bagi belanja kepada dia, maka Allah tambahkan rezeki kamu. Bermakna kalau seandainya kamu menghentikan bantuan kamu kepada saudara kamu, Allah juga akan memberhentikan peruntukan yang diberikan kepada kamu selama ini. Mungkin Allah akan kurangkan rezeki kamu, seakan-akan apa yang kamu dapat itu sama seperti mana yang kamu dapat ketika mana kamu memberi makan ataupun memberi bantuan kepada saudara kamu yang susah tadi itu. Itu maksud ringkas daripada hadis yang kita bacakan tadi. Hadis ini menunjukkan apa dia, tuan-tuan sekalian? Menunjukkan bahawa kita perlu sedar dan yakin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala-galanya, yang menciptakan rezeki, yang menciptakan kesihatan, yang berikan rezeki kepada kita, yang berikan kesihatan kepada kita, yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak mampu mencipta apapun, makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik manusia, haiwan ataupun lain-lain, mereka ini tidak mampu menciptakan walaupun satu benda, walaupun sekecil-kecil benda. Makhluk tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak berjalan. Contoh, kita kaki bergerak. Jadi pergerakan kaki kita ni kita tak mampu nak buat. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kamu dan Allah menciptakan apa yang kamu buat. Kan? Jadi pergerakan perbuatan kita ini hakikat dia. Siapa yang buat? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah bagi tahu bahawa badan kamu itu Allah yang buat. Pergerakan kamu itu juga sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang buat. Sebab kalaulah kita kata Allah hanya menciptakan kita, maka perbuatan-perbuatan itu kita buat sendiri. Berjalan ini kita buat sendiri, potong memotong itu kita buat sendiri, bercakap ini kita buat sendiri. Kalau seandainya perbuatan ataupun pergerakan atas dunia ini adalah ciptaan daripada makhluk, bermakna Allah Subhanahu wa taala itu buat lebih sedikit, lebih kurang daripada apa yang diciptakan oleh makhluk. Kita ambil contoh. Kalau seandainya hanya badan kita yang Allah cipta, mata, kepala, tangan, perut, kulit, darah, jantung, hati, hanya ini yang dibuat, hanya ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala pergerakan kita tu kita buat sendiri, bukan Allah yang buat. Lidah yang bercakap kita yang buat, mata yang berkelip kita yang buat, tangan kita yang bergerak kita yang buat, kaki kita yang bergerak kita yang buat. Kalau macam tu kita buat lebih banyak daripada apa yang Allah buat. Betul tak? Kalau hanya Allah buat anggota badan kita, kemudian pergerakan itu kita yang buat sendiri, bermakna kita lebih banyak buat daripada apa yang Allah buat. Dalam seminit berapa banyak pergerakan yang berlaku? Dalam seminit berapa banyak kali mata kita berkelip? Dalam seminit berapa banyak tangan kita bergerak? Dalam seminit berapa banyak mulut kita bercakap? Dalam seminit berapa banyak darah kita berjalan? Dalam seminit berapa banyak badan kita bergerak? Jadi kalau semua itu manusia yang buat, cuba kira mana banyak makhluk kita dengan makhluk Allah.
Sudah tentu makhluk kita lagi banyak. Sudah tentu ciptaan kita lebih banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita kena faham dan kita kena senar, semua apa yang ada atas dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjawab ada kekeliruan kan. Baru sehari dua ni saya tengok satu orang pendakwah daripada negara jiran kita di Thailand, dia mengatakan bahawa apa yang berlaku ini adalah kita yang buat. Dia kata contoh, kalau kita potong daging, pisau dengan ketajaman pisau itulah yang menyebabkan daging itu terbelah. Bukan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Jadi dengan pisau, dengan ketajaman yang ada pada pisau, maka terbelahlah daging. Bermakna yang menjadikan daging itu terbelah pisau, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan yang kita faham, yang menjadikan daging itu terbelah di saat pisau yang tajam ada di atas permukaan daging, hakikatnya yang jadikan terbelah itu Allah Subhanahu wa taala, bukannya pisau. Bukti dia, ketika Nabi Ibrahim meletakkan pisau yang tajam di tengkuk Nabi Ismail, tak terbelah. Kalau kita katakan sebab ketajaman pisau menjadi terbelahlah daging ataupun kulit ataupun apa-apa permukaan, maka nasaya lama dah Nabi Ismail berjaya disembelih oleh Nabi Ibrahim. Tapi kenapa tidak berlaku walaupun diletakkan pisau yang tajam di tengkuk Nabi Ismail, kenapa tidak berlaku sembelihan? Sebab jawapannya Allah Subhanahu wa taala tak nak jadikan dia terbelah, menunjukkan bahawa yang menjadikan sesuatu atas dunia Allah, yang menjadikan daging itu terbelah ketika pisau diletakkan di atasnya Allah Subhanahu wa taala, kan? Bukan pisau itu, Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kaki saya bergerak, yang menggerakkan kaki itu siapa hakikatnya? Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana mulut saya bercakap, kalau Allah Subhanahu wa taala tak nak saya bercakap, maka saya tak boleh bercakap. Jadi di sinilah tuan-tuan sekalian, kita perlu sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala lah tempat segala-galanya ataupun sumber segala-galanya. Yang kita dapat selama ni Allah Subhanahu wa taala yang bagi. Maka sebab itu kadang-kadang Allah tak bagi apa yang kita nak. Allah tak bagi apa yang kebiasaan. Contoh, satu orang doktor kan merawat satu orang pesakit, dah ribuan pesakit yang dirawat dengan cara ini sembuh. Tiba-tiba orang yang ke 3,900 ni tak sembuh. Yang selama ni semua yang 3,000 lebih semua ni dah berjaya dirawat dengan cara yang sama, dengan ubat yang sama, penawar yang sama. Tapi satu hari dirawat, ternyata tak sembuh, bahkan membawa kepada kematian. Kan? Jadi kenapa jadi macam tu? Sebab jawapan dia Allah Subhanahu wa taala yang tak izinkan dia sembuh. Sebab selama ni seramai 3,000 berapa banyak yang kamu rawat semua, yang menyembuhkannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu bila ada orang yang mengatakan orang yang berpahaman seperti ini dia sesat, maka kita pun pelik kenapa orang kata begitu, kan? Sebab banyak bukti-bukti yang menunjukkan memang benar Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya, kan? Sebab itu mukjizat, kan? Mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi ini dipanggil apa makna mukjizat? Dipanggil khariqun lil adah, perkara yang mencari adat, yang mencari kebiasaan. Biasanya tak macam tu, tapi dia jadi macam tu, kan? Contoh Nabi Musa alaihi salam, dia campak tongkat dia bertukar menjadi ular. Kebiasaannya mana macam tu? Cuba kita balik nanti ambil kayu ke, ambil tongkat ayah kita ke, cuba kita baling, jadi tak ular, kan? Dia tak jadi ular. Sebab apa? Sebab kebiasaan dia kalau baling kayu, baling tongkat, dia tak jadi apa-apa. Tetapi ada waktu yang Allah nak dia jadi sebalik daripada kebiasaan, dia jadi perkara yang luar daripada kebiasaan, maka itu yang dipanggil khariqun lil adah, perkara yang mencari adat, yang berlawanan daripada kebiasaan, kan? Jadi bila kita lihat dan kita faham yang ini, maka kita akan yakin bahawa semua apa yang berlaku atas dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang bagi.
Maka sebab itu dalam hadis kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa yang menghilangkan bebanan saudaranya di atas dunia, maka Allah akan hilangkan kesusahannya di hari akhirat nanti. Manakala seandainya kita menghilangkan kesusahan yang sedang ditanggung oleh kawan kita, motor dia rosak contohnya, kan kita bantu, kita bawa pergi kedai, dia tak ada duit, kita kemudian kita tolong bayarkan separuh ke, kita menghilangkan bebanan dia, masalah dia ceritakan kepada kita, kita bantu cara nak menyelesaikan masalah contoh, kan? Maka orang yang menghilangkan beban saudaranya atas dunia, maka Allah Subhanahu wa taala nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah, maka Allah akan angkat kesusahan dan bebanan yang ditanggung ke akhirat nanti. Sebab di hari akhirat nanti beban cukup tinggi, kesulitan itu cukup luar biasa. Maka kalau hari ini kata Nabi SAW, Allah bagi tahu kepada kita, kalau hari ini kamu menghilangkan kesusahan, bebanan, kesulitan yang ditanggung oleh saudara kamu, dekat akhirat nanti kesusahan yang luar biasa jauh lebih hebat daripada atas dunia, Allah akan angkat kesusahan itu daripada kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di atas dunia dan juga di hari akhirat kelak. Jadi menunjukkan apa dia? Nak menunjukkan bahawa yang memudahkan urusan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kan contoh kita berniaga, jadi kita jual, kita buat apa pun kerja, semuanya menguntungkan. Semuanya menjadi, kan? Kita berniaga untung, kita kerja cepat naik pangkat, kan? Urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah yang memudahkan semua? Apakah dengan sebab modal kita yang banyak? Apakah dengan sebab kemahiran kita? Apakah dengan sebab ramai orang yang menyokong kawan-kawan kita, support kita punya bisnes? Tak, kan? Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan segala kemudahan yang kamu dapat atas dunia, dan boleh jadi kemudahan yang kamu dapat itu adalah hasil daripada kamu memudahkan urusan orang lain, bukan sebab kamu pandai berniaga pun. Ramai orang yang pandai berniaga masuk kursus sana dari sini, tapi akhirnya melingkup juga perniagaan ni, sebagai contoh, kan? Ada orang yang tak ikut kursus walau satu kursus pun, dia tak pernah berniaga pun, tapi sekali dia jual barang ke, dia buat apa-apa ke, maka Allah Subhanahu wa taala permudahkan, kan? Maka rezeki dia melimpah ruah, kan? Harta dia semakin banyak, keluarga dia semakin happy, jadi macam-macam Allah mudahkan. Jadi yang pertama kita kena faham, kemudahan, kekayaan yang dia dapat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kan? Pertama, bila kita tengok orang senang, bila kita tengok orang kaya, kita perlu yakin kekayaan dia itu bukan hanya terletak pada kemahiran dia berniaga. Bukan sebab dia banyak modal. Ramai orang yang kaya akhirnya bankrupt sebab duit yang banyak, dia semakin tamak akhirnya muflis ataupun bankrupt, kan? Jadi yang pertama, bila kita tengok orang senang, kita kena yakin kesenangan, kekayaan yang dia ada datangnya dari satu sumber, iaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Macam kita sebutkan tadi, semua yang datang, yang berlaku, yang wujud atas dunia, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun daripada kita. Hatta kita datang ke masjid ini bukan daripada kita, tuan-tuan. Bukan sebab kaki kita sihat boleh berjalan, tidak. Tapi sebab Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita datang ke masjid. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, rahmatmu aku pinta, aku harapkan, wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan tinggalkan aku walaupun sekelip mata. Jadi kenapa Nabi minta macam tu? Sebab Nabi tahu yang dia dapat selama ni itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita menjadi seorang mukmin yang baik, yang sehingga kini kita beribadah dan taat kepada Allah, itu Allah Subhanahu wa taala yang berikan hidayah dan Allah berikan taufik kepada kita. Kalau Allah tak berikan hidayah dan taufik kepada kita, datang ke masjid pun kita tak nak. Beramai orang Islam, orang yang beriman, yang percaya dengan syurga dan neraka, sembahyang Jumaat tak pernah.
Sebab bukan hanya sembahyang Jumaat, sembahyang yang namanya sembahyang pun tak pernah, kan? Walaupun hari-hari dengar laungan azan, hari subuh dengar zuhur, asar, maghrib, isyak, tapi kenapa dia tak datang? Kerana hidayah yang tidak diberikan kepadanya oleh Allah, dan juga taufik Allah tak berikan kepada dia. Ada sebab dia. Itu cerita-cerita panjang. Cuma nak ceritanya bahawa kita perlu yakin dan sedar bahawa semua apa yang berlaku, yang wujud atas dunia, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya yang kita sebutkan tadi, seorang pendakwah daripada negara jiran yang mengatakan sebab Allah yang berikan kuasa kepada dia menyebabkan dia boleh terbelah. Contoh pisau, kan kita kata pisau bila diletak atas daging, terbelahlah daging. Yang jadi terbelah tu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah dia mengatakan bahawa pisau yang membelahkan dia, tetapi hakikatnya Allah yang membelahkan, kalau dia kata begitu, masa kita boleh terimalah, kan? Jadi kalau dia katakan bukan hakikatnya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tak ada, tak terbelah pun daging tu, jadi Allah yang memberikan kuasa kepada pisau supaya daging itu terbelah, kita masih boleh menerima. Tapi kalau dia katakan bahawa kita yang meyakini hakikatnya Allah yang menterbelahkan itu adalah sesat, yang tu kita tak boleh terima, kan? Macam contoh beginilah. Jadi ulama ni, tuan-tuan sekalian, dia banyak perbezaan ni, perbezaan hanya dari sudut lafaz saja, hanya dari sudut lafaz ataupun cara ataupun mazhab yang sampai kepada destinasi yang sama. Contoh, saya nak datang ke Shah Alam ni banyak jalan, kan? Asalkan sampai, ada jalan saya boleh jalan ikut Lebuh Raya, saya boleh jalan ikut jalan lama, saya boleh ikut jalan, jadi mana-mana pun jalan, tak kisah saya nak jalan kat mana pun, asal sampai ke surau seksyen 20 Shah Alam, Surau An-Nur seksyen 20 Shah Alam. Mana pun jalan yang kita nak pergi, selagi mana tidak menyesatkan jalan kita itu pergi ke tempat lain, maka tak ada masalah. Kalau seandainya nak pergi ke Surau An-Nur Shah Alam, kita pusing-pusing sehingga kita pergi ke Surau An-Nur di Selayang, maka itu sesat, sebab dia tak sampai ke destinasi. Tapi kalaulah apa manhaj yang tuan-tuan bawa, apa jalan yang kita lalui, yang penting sampai ke destinasi, maka silakan, kan? Selagi mana dia tidak menyesatkan kita, jalan itu tak menyesatkan kita. Cuma ada yang jalannya cepat sampai, ada jalannya lambat sampai. Macam contohlah contoh, berbeza pada istilah yang kita pakai. Yang itu kan salah kita pakai, tapi tak ada masalah sebab kita dah biasa pakai yang itu. Tapi kita kena faham maksud kita bukan itu. Contoh, bila tuan-tuan nak gunakan duit kawan, pinjam, biasa kita kata apa? Dia kata, bang, pinjam RM50. Dia kata pinjam, kan? Jadi pinjam itu tidak sesuai istilahnya untuk duit. Sebab duit, kalau pinjam dia tak ada manfaat. Apa makna pinjam? Pinjam ini kita memulangkan barang yang sama, itu pinjam. Kalau handphone pinjam, sebab saya pinjam daripada dia, saya akan pulang barang zat yang sama, benda yang sama. Kalau duit, kita tak pulangkan yang sama, betul tak? Kita pulangkan nilai yang sama. Pinjam RM50, besok kita pulang balik. Jadi pulang balik kertas yang sama atau kertas yang lain? Kertas yang lain, tapi nilai yang sama. Itu dinamakan hutang, bukan pinjam, kan? Hutang ini kita memulangkan nilai yang sama, bukan zat yang sama, kan? Jadi duit kalau kita pinjam tak ada manfaat. Kita pinjam di RM50, kita simpan. Jadi duit kita gunakan untuk membeli barang, besok kita pulangkan. Zat yang lain mungkin kita pulangkan RM10 tu 5 keping, ataupun kita bagi dia RM100, dia pulangkan balik kita RM50, ataupun kita gunakan duit RM1 sebanyak 50 keping, ataupun kita gunakan duit RM1. Itu dipanggil hutang, bukan pinjam. Tapi kalau seandainya kita kata pinjam, ikutkan itu salah, bermakna kita kena pulang zat yang sama. Tetapi hakikatnya, walaupun kita menggunakan istilah pinjam, tapi hakikat yang kita faham sebenarnya aku bukan nak pinjam, tapi aku nak hutang. Maka kata ulama, itu tak ada masalah, kan? Begitu juga kalau orang mengatakan bahawa pisau yang kata kita makan ubat dia yang menyihatkan kita. Kalau maksud kita sebab ubat yang Allah berikan kita sihat, hakikatnya Allah yang menyihatkan, itu tak ada masalah, kan? Jadi dalam hati kita tak meyakini Allah Subhanahu wa taala tempat datangnya setiap sesuatu, kan? Tidak ada datangnya daripada manusia, tidak ada datangnya daripada makhluk. Maka sebab itu dalam hadis kita tadi itu,
Nabi SAW menjelaskan bahawa rezeki yang kamu ada itu boleh jadi la'allaka turzaku bih, boleh jadi dengan sebab kamu biaya makan minum saudara kamu yang belajar tadi itu. Dengan sebab itu kamu dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Kita ada adik-beradik kita yang masih sekolah, contoh yang sambung belajar di luar negara contohnya. Dia mak ayah kita dah tak ada ataupun tak mampu. Kita sebagai abang, kita ada duit, kita bayar, kita bagi dia makan. Akhirnya kita komplain. Takkan asyik aku je, kau yang lain takkan tak support adik kita. Contoh, takkan asyik aku je nak kena bayar, kan? Kita kena ingat hadis ni. Apa kata Nabi SAW? Boleh jadi sebab kamu bantu adik kamu yang sedang belajar, kamu kirim duit setiap bulan, kamu bagi 500 ke 1000 setiap bulan. Boleh jadi sebab kamu antara adik-beradik yang paling kaya lah. Sebab boleh jadi sebab kamu paling kaya di kalangan adik-beradik, ada 7 orang contohnya, kamu paling banyak duit. Boleh jadi kamu paling banyak duit ni sebab kamu kirim duit setiap bulan kepada adik bongsu kamu yang ketujuh di Jordan ke, di Mesir ke, ataupun di mana-mana, kan? Tapi kalau kita komplain, kita kata asyik aku, korang lah pula, mentang-mentang kau dengar aku paling duit banyak, korang nak semua serah kat aku. Oh, macam tu mana Cik? Itu adik kita sama-sama, takkan aku seorang. Contoh, kan? Kita pun peruntukan 1000 setiap bulan kita hantar kepada adik kita, kan? Kita nak supaya orang lain pun bantu. Ternyata orang lain tak bantu adik kita pun terpaksa berhenti sekolah dan segala macam. Maka Allah Subhanahu wa taala boleh kurangkan yang sebelum ni Allah bagi kita banyak melimpah ruah harta, menjadi kita perniagaan dan segala macam. Allah hentikan itu sebab kita hentikan kebaikan kita. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan berkira nak lakukan kebaikan, kerana janji daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang lakukan kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Yang memudahkan urusan orang lain pasti akan dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun di hari akhirat. Orang yang jamu makan setiap minggu, kan? Apakah Allah Subhanahu wa taala tak pandang kebaikan dia? Yang bagi makan ramai orang yang makan setiap minggu, hari Jumaat pula tu, kan? Jadi mungkin ada niat kerana kita nak orang datang ke masjid awal pada hari Jumaat, kita pun bagi makan atas banyak niat yang baik. Allah tak pandang ke kebaikan itu? Pasti akan dipandang. Dan apakah yang Allah tahu kebaikan yang kita buat itu Allah tak akan balas dengan kebaikan? Oleh sebab itu kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu sedar kebahagiaan, kekayaan, keberadaan harta yang kita ada pada hari ini, kita perlu kenangkan itu sebahagiannya daripada kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan sebelum ni. Kita bahagiakan keluarga kita, Allah bagi rezeki, Allah tambah lagi. Sebab itu orang kata tambah anak tambah rezeki. Sebab bila tambah anak, lagi banyak kebaikan kita buat, lagi banyak duit kita berikan kepada anak kita, banyaknya kita berikan kepada mereka, Allah tambahkan lagi harta kita, kan? Banyak lagi kita keluarkan. Kita ada orang susah, fakir miskin, ada anak-anak yatim, ada ibu tunggal kita bantu. Maka boleh jadi kesenangan yang kita ada, kekayaan harta yang kita ada pada hari ini adalah sebab kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah yang kita buat. Maka sebab itu kita jangan takut dengan kebaikan. Bahkan kata Nabi SAW, sedekah itu tidak pernah mengurangkan harta kita. Cubalah, kan? Kita cuba sedikit demi sedikit. Dan kalau kita fikir secara logiknya, macam mana aku dapat harta kalau hanya dengan kemahiran yang kau ada? Tak sampai. Macam saya tuan-tuan, seminit yang terakhir, saya belajar di Syria 4 tahun. Tahun yang ketiga saya menikah. Tahun yang ketiga saya nikah, ayah saya bagi tahu, kalau awak nak kahwin boleh, tapi duit tak bagi lebih. Kalau 500 sebulan, 500 itulah yang saya bagi, tak lebih. Awak tak kahwin bagi double, tak ada. Saya dapat 500. Tapi saya sampai sekarang saya merasa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala tu. Rumah saya saja sebulan 800. Tuan-tuan bayangkan. Rumah sewa saja 800. 800 sebulan rumah sewa. Ayah saya bagi 500, saya tak ada sumber yang lain. Kan? 500 ayah saya bagi. Rumah sewa saja 800. Macam mana makan minum dengan isteri lagi?
naik bas setiap hari pergi sekolah balik. Jadi dengan sebab kita nak buat benda yang baik, ialah orang Syiah ni tentang lawa-lawa. Kalau tak nikah ni jadi terganggu setengah minit yang terakhir. Jadi kita mau nikah kerana niat kita yang baik, Allah mudahkan. Ada saja orang nanti yang ni hantar makan, orang ni bagi duit, orang tu hantar makan, orang tu bagi duit. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala buat benda yang baik insya-Allah. Jadi dengan kebaikan yang kita lakukan, niat kerana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan jangan takut miskin, jangan takut kurang harta kita, pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk kita bersama insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.